الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا وارزقنا شفاء من كل داء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وأسرتنا وعشيرتنا وأهلنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا وطلابنا من عبادك الصالحين. اللهم يا دافع البلاء والنقم ارفعنا يا الله، ارفعنا يا الله، ارفعنا يا الله، وعن المسلمين كل بلاء وباء وهم ومن ضيق وشدة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kata dia tambihun. Tambihun tu makna satu penjagaan lah, awas. Senyata tiada sah diberi akan zakat bagi yang lain daripada mustahaknya. Dia ataupun mustahiknya. Tiada sah diberi zakat bagi yang lain daripada mustahik, orang yang sepatutnya diberi zakat. Itu dia. Jadi orang yang lain daripada mustahik, orang yang berhak menerima zakat, maka kita tak sah beri zakat kepada dia. Jadi siapa dia orang yang mustahik ni? Bermula mustahik zakat itu 8 orang. Dipanggil 8 asnah. Dapat 8 asnah yang disebut dalam Quran. Jadi 8 ni lah hak yang kita boleh beri. Kalau kita beri belaka, tak apa. Kita tak beri belaka pun tak apa. Bukan mesti kata 8 ni kena bagi lah. Pitih tu ada 8 riyal, kena bagi serial seorang. Tak. Tidak semestinya begitu. Tetapi kalau kita beri lain daripada 8 ni, tak sah. Apa tu? Beri 8 ni tak cukup 8, tak apa. 8 orang iaitu fuqara. Fuqara ni orang yang fakir. Artinya bila kita sebut fuqara, orang-orang fakir ni dia ramai. Arti kalau kita beri zakat kepada seorang saya fakir, tak sah juga. Tak sah juga. Seorang dia fakir, seorang dalam kampung kita beri zakat ke dia habis. Tak boleh. Kena bagi fuqara ni biar bagi ramai. 2 orang, ada setengah ulama kata paling tidak 2 orang ataupun 3 orang paling sikit. Kita bagi dia. Dan masakin orang miskin. Orang-orang miskin. Orang miskin dengan orang fakir itu berlainan. Orang miskin ni bawa cukup makan. Orang fakir tak cukup makan. Makan je. Buat benda lain tau. Kenapa tu? Tak cukup, tak ada piti. Nak buat benda tu, nak buat benda ni, tak ada piti. Nak topak telefon, apa tu tak masuk belaka tu zakat tu. Tak masuk belaka. Nak bayar estro tu tak masuk belaka zakat. Hak masuknya untuk makan sahaja. Dia oleh kerana dia miskin, untuk makan sahaja. Hak bagi orang yang fuqara dan orang yang masakin untuk makan. Dan amil tu perkataan dia satu. Maknanya kita tak perlu cari 3 amil ataupun 2 amil, cari seorang amil tak apa dah. Semua harta kita kita rembah ke dia seorang je. Dia 10,000 zakat kita beri ke dia seorang. Tak apa dah, lepas dah.
Kok mana dia lah. Nak bagi ke tak mau bagi ke tu atas dia. Tapi kita lepas dah pak bagi dia apa? Lepas. Tu amil. Jadi ada memasakin jamak kena beri 2, 3 ramah bagi piti. Fuqara gitu juga kena ramah. Amil dah. Kalau kita nak bagi amil seorang tak apa dah. Hak lain 7 lagi kita tak beri. Kita beri amil seorang, tak apa. Fuqara kita bagi dah 3 orang fuqara. Hak lain masakin kita tak beri, amil kita tak beri, tak apa dah. Nampak tak? Tapi jangan keluar daripada 8 ni. Siapa lagi? Lain pada amil. Amil pada zakat lah. Bukan amil lain, amil zakat. Dan orang yang mu'allaf. Orang yang masuk Islam. Cara mudah kita ialah orang yang masuk Islam. Hati dia lembut lagi. Tak tahu kala lagi masuk Islam. Maka hak ni kita kena keluar zakat ke dia. Kena bagi zakat ke dia. Nampak tu? Dia dia. Dan mukatab. Mukatab ni itulah hamba. Hamba mana? Hamba yang nak dimerdekakan oleh tuan dia. Hamba yang nak dimerdekakan oleh tuan dia, dia nama mukatab. Yang buat perjanjian. Kalau sekiranya memberi kaku, katanya tuan dia, membayar harga mu ni kepada aku 50,000 dalam masa 3 bulan, maka mu merdeka. Maka dia cari duit tak cukup, dia kena cari zakat untuk merdekakan. Dan orang zakat jangan buat payah pada mukatab. Tapi oleh kerana mukatab tak ada, tak apalah. Tapi jangan buat payah kepada mukatab ni. Lama dia buat payah ni si borang tu, borang ni kena sign JKK dulu. Hak tu ayat semua tu sign JKK dulu. Lepas tu JKK wakil rakyat pula. Lepas pada wakil rakyat ni pejabat daerah pula, pejabat agama pula, sign jangan buat payah. Sebab mukatab ni orang tahu dah dia tu hamba, beri je. Untuk beri ke tuang dia. Dan orang yang berhutang, yang tak boleh nak bayar hutang, dia kena tekan. Dia berhutang, dulu dia berdesak, dia berhutang. Kemudian dia kena tekan. Mu tak bayar tak boleh. Aku kalau mu tak bayar aku bunuh. Kalau aku tak bayar mana. Dan dia memang tak ada punca. Tak ada punca. Nak cari duit tak ada punca. Maka hak ni pihak zakat dia kena bagi zakat ke dia. Ataupun kita tahu dia berhutang dan dia susah, maka kita beri ke dia. Boleh. Jawab dia boleh. Dan orang yang perang sabir, orang panggil fi sabilillah. Fi sabilillah tu makna orang perang. Bukan duduk di rumah. Orang perang sabir. Nampak tak? Dia pergi perang. Jadi anak bini dia tu, dia orang perang ni pula bukan boleh gaji ni. Hak yang tak ada gaji. Suka rela. Dia duduk bini anak bini dia duduk di rumah nak makan apa? Maka anak bini dia tu boleh pihak zakat beri ke dia. Untuk dia tinggalkan kepada anak-anak bini dia. Kalau hak yang askar bergaji tak boleh. Askar bergaji ni askar yang suka rela. Ni fisabilillah ni. Orang main fisabilillah. Kita ubuh lah ke fisabilillah. Asalkan orang kerja dalam agama semua fisabilillah. Tak betul. Tak betul. Walaupun orang tu pelajar sekalipun. Hak yang kita biasa bubuhnya, orang pelajar. Belajar apa? Belajar agama. Pakai kakwah dulu. Belajar agama. Berilah zakatnya. Nampak? Kerana dia belajar. Tak betul. Tak boleh zakat. Orang belajar agama tu tak boleh zakat atas nama fisabilillah. Fisabilillah ni orang perang. Nampak tak? Lepas tu teruk mari boleh beri kepada orang pelajar agama atas nama fisabilillah. Bila boleh pada orang ngaji agama, dia teruk mari orang belajar bab muzik di Amerika pun boleh juga zakat. Sebab apa? Asal nama belajar tu fardu kifayah kata dia. Dia masuk medik, masuk apa tu boleh belaka. Itu sebab kita teruk. Longgar. Ya nampak? Kita pelonggar habis. Boleh belaka. Atas nama fisabilillah juga. Dia ambil bahagian apa? Belajar luar negara, ambil bahagian doktor, ambil bahagian engineering. Boleh. Kenapa? Fisabilillah semua tu. Ubuh fisabilillah. Ubuh je pada ada. Nampak? Jadi kalau kita ni keluar zakat kepada dia orang, tak sah. Tak sah. Kita keluar zakat kepada dia orang ni tak sah. Lepas tu orang belajar pakai duit tu. Yang pertama duit orang belajar ni duit kita. Duit hadiah, duit bukan duit zakat. Nampak? Kita berasa ada orang belajar.
agama. Kita puasa nak tolong dia, tolong lah. Jangan duk sibuk ke zakat tu. Jangan duk sibuk ke zakat. Ni sikit-sikit zakat, sikit-sikit zakat. Enggak kemudian lepas pada tu zakat tu nak ketah pula. Nak apa, nak resik pula. Tak ada resik ke tak boleh semua. Ada resik boleh. Lepas tu mana-mana yang ada keluar resik, dia keluar zakat. Tak kira lah zakat tu ke mana-mana sekalipun asalkan ada resik. Contoh dia nak buat pondok, nak buat masjid, ada resik keluar, orang terima ada resik. Maka orang keluar zakat situ. Kerana apa? Ada resik nak buat keling pula. Ataupun nak bebas daripada cukai pendapatan. Tak sah belaka tu. Keluar pada masjid kita nak bagi, ada duit zakat 50,000 ambil duit aku. Tak sah, tak ada sini masjid. Nak buat pondok gitu juga. Kita nak piti sangat. Buat pondok ni kita nak piti sangat ni. Nampak tak? Suti-suti pondok lain ni 50,000. Cok kita dah buat tu 50,000, barilah piti, jangan beri duit zakat. Kita nak sangat duit tapi kita tak mau duit zakat untuk buat pondok. Kerana apa? Bimbang takut orang ni tak sah. Duit zakat ni untuk peribadi, untuk beri ke orang. Untuk nak sumbat nyawa orang. Ni perang sabir ni kerana dia tinggal anak bini. Tak ada nak makan beras, tak ada apa tak ada. Beri zakat dia. Jadi hak yang kita beri kepada pelajar tu hak ke mana? Kita beri kepada pelajar agama kerana dia sibuk dengan belajar sehingga dia miskin. Atas nama miskin, bukan atas nama fisabilillah. Boleh kita bagi kepada pelajar-pelajar pondok, madrasah, bagi, tapi syarat dia tu miskin. Kalau pak dia kaya dah apa semua sekali, tu tak boleh. Tak boleh dia bawa tanggungan orang. Ayah dia tanggung dia apa semua sekali, tak boleh zakat. Tapi kalau dia miskin, ramai masa kita belajar lu kerja sendiri, lepas tu tinggal ngaji. Tinggal siang hari tak belajar. Kerana apa? Kerana sibuk kerja. Kalau tak kerja, tak ada biti. Maka hak ni kita kena beri duit zakat ni. Kerana apa? Atas rasa miskin, nak buat kerja tak boleh sebab sibuk pada belajar. Dia. Buka dalam kitab Peluhak. Buka dalam kitab I'anah. Buka dalam kitab Iqna' tu. Tu dia. Jangan duk belik ingat benda ni. Ni belik, dia belik banyak ni. Kadang-kadang tok guru pun belik ke benda ni, asalkan orang beri dia, ia lalu. Nampak? Kita dah minta maaf, saya tak terima duit zakat kalau untuk nak buat pondok. Nak buat surau, nak buat apa-apa bangunan di pondok kita tak. Orang beri duit, saya tanya sama. Duit apa ni? Duit zakat, minta maaf. Tidak. Duit apa ni? Ni duit saya nak terima ni jual tanah. Ada orang jual tanah. Nampak? Kita tak apa lagi tahap tu. Jual tanah. Dia kata duit apa ni? Duit saya jual tanah, niat saya nak pergi ke pondok. Tak apa, ambil. Banyak mana pun kau banyak, kau molek, kau banyak, kau molek. Nampak tak? Ni dia. Hak zakat kita tak terima. Ramai juga orang beri zakat, tapi saya ambil bagi ke orang fakir miskin. Saya bagi pada orang fakir miskin duit zakat. Biar jangan tak pelahak sangat ke duit itu. Tengok duit nak. Areng. Nak lalu. Jangan. Tengok pula. Nampak tu? Baik. Dan orang yang hendak musafir yang lain daripada maksiat, padahal tiada cukup belanja perginya. Orang nak musafir, dia tak ada duit. Nampak? Musafir ni, musafir apa? Musafir yang wajib, sunat dan yang harus. Musafir tu banyak tu, tengok dalam kitab Syairus Salikin bab musafir. Hak belakang tu, juzuk yang kedua belakang tu, bab musafir banyak kategori dia. Musafir yang wajib. Musafir yang wajib menuntut ilmu. Tu musafir yang wajib. Pergi haji. Kita tak pernah pergi haji lagi. Tiba-tiba boleh pergi haji, itu musafir yang wajib. Nampak? Musafir yang sunat, pergi ziarah ulama. Di ziarah kubur-kubur. Kubur-kubur orang alim, kubur-kubur ulama, waliullah, pergi ziarah tu. Pergi ziarah kubur Nabi dan sebagainya tu sunat. Nampak tu? Sunat. Itu dia. Gak hak ni, musafir mana ni? Musafir hak saja hak yang diharamkan. Musafir maksiat. Nak pergi tengok bola bukit jali tak cukup pitih. Bagi saya tengok bola tu, minta maaf jangan marahlah, tapi orang buat belaka. Ada unsur maksiat. Ada unsur maksiat. Kalau tak maksiat pun paling common kerja sia-sia. Melarakan. Lahwun wa la'ibun. Kerja lara. Nampak? Kerja lara ni, kerja sia-sia, tak ada faedah. Paling kurang. Kalau tidak ada unsur maksiat. Tengok bola tu. Tu bisimbang wawah-wawah, tak tahu, tak ingat ke Tuhan.
Tengok orang tambah-tambah bola tu pula kalu. Bola tu pula ada unsur judi. Orang katalah, orang beritahu saya, dia kata bola lah ni atas semua main judi belaka. Judi lagu mana? Nak masuk tanding tu kena bertaruh dulu. Kena bertaruh berapa ribu. Kalau hak mahal lah, hak besar mahal lah. Nampak? Kalau orang tak ada tengok, untung dah situ. Kalau menang, boleh piti dah awak balik berjuta-juta. Tu judi. Bila kita pergi sokong, kalu. Saya sebut kalu. Kalu lah, sungguh lah kata berjudi main bola ni. Macam kita main dengan ikan tu lah. Bertaruh tu, RM50 seorang, RM50 seorang tu judi tu. Serupa lah. Main bola pun kalau ada lagu tu pun judi lah. Nampak tak? Kalau kita pergi, kita sokong judi. Tu maksiat. Hak musafir ni tak boleh nak terima zakat. Kecuali kita musafir nak pergi tempat-tempat yang baik. Nak pergi ziarah Tok Guru. Dia. Nak pergi ziarah Tok Guru bila ni? Kata nak pergi ziarah Tok Guru. Bila? Hari satu ni? Hari satu kali lagi? Tu nak pergi ziarah Tok Guru tu. Ni pakat buat tak tahu nak pergi ziarah. Tak mau pergi dah apa bagi pitih tu. Bagi minyak kereta. Nampak dah. Nak mau pergi dah apa bagi pitihnya. Pitih pun sayang kau. Bukan sini you pergi pitih. Orang lain. Nampak dah. You nak tahu. Ziarah Tok Guru bukan kita nak pitih. Pakat pergi lah. Bunyi Tok Guru pergi. Bukan Tok Guru, bukan Tok Guru. Tok Guru pakat pergi belaka. Baik. Nanti dia. Tu musafir lain pada maksiat tu. Padahal tiada cukup belanja pergi. Tak cukup belanja. Minyak kereta pun dah orang nak isi sebenarnya. Dah pergilah itu. Tapi kalau cukup dah tak payah zakat lah. Kalau pasal nak pergi, kita pergi hak kocek kita sendiri buat main weh. Nampak tak? Pergi lah 50 riyal ke 100 ke biar ada saham. Saya ni tak boleh pergi. Bos 100 riyal tu boleh lah pergi. Pergi lah 100 riyal. Ni ada. Contoh pun sungguh. Nampak tak? Baik. Siapa dia nak pergi boleh. Pak Wahid nak pergi tau. InsyaAllah Pak Wahid. InsyaAllah. Mau dia kalau papa malai-malai. Kata pergi tengok bola bukit jalil tak mau pergi tau. Baik. Ni orang tanya pergi tempat joget dandu tu lah. Tempat yang nak buat ni apa dia panggil. Penyanyi ni. Mufti ada seorang mufti tu dia jawab. Dalam banyak-banyak mufti ada kat mufti jawab. Dia kata saya mungkin tak pergi. Mungkin, ayat mungkin. Saya mungkin tak pergi. Tetapi nak kata haram tu kena tengok pula keadaan dia. Ada ke benda lagu tu? Kalau ada ke buat ziarah Tok Guru, khurafat. Nak pergi ke ziarah kubur-kubur ulama, kubur Nabi dulu dah ziarah syirik. Kubur Nabi dah ziarah syirik. Paruknya bui. Tempat joget ni hak bala nak mari ni, bala besar nak mari dah separuh-separuh. Tu hak bala besar nak mari ni. Artis luar nak mari joget sini. Dulu apa gamis apa nama? Sarina. Sarina Gomez. Bala belaka mari ni dak ni lain dak. Dia lain ni macam black metal ni pokok ni. Hak je ni lagu tu dia tak kata pula syirik ke maksiat ke dak. Dia kata saya mungkin tak pergi. Tetapi kalau pergi belum tentu lagi maksiat. Maknanya kena tengok dulu maksiat ke dak. Boleh buat kira. Lembutnya bunyi. Beraluhnya bunyi. Pergi ziarah kubur. Kuburium kata dia. Ni pokok syirik dah ke ni. Nampak? Pergi ziarah kuih tak apa. Dia. Sebab perpaduan dipanggil. Akhir zaman. Itulah penipuan akhir zaman. Nampak? Itulah penipuan Nabi sebut akan datang ada manusia di akhir zaman ni. Ada manusia di akhir zaman sekali akan datang kata Nabi. Banyak tipu helok. Banyak khodak. Banyak tipu helok. Nampak? Kita tak kenal orang tipu helok tu. Tak kenal. Dah sama je. Orang hak betul pun lebih kurang. Orang hak tipu. Hak belok pun lebih kurang. Serupa. Masalah. Dan harus beri wakil. Seorang akan seorang yang lain pada memberi zakat kepada mustahiknya. Dan
pada berniat akan dia. Boleh kita wakil orang kita, ada orang miskin kita tak temu cari. Tak iman kita tak temu cari orang dalam kampung kita, jumpalah tapi tak ada orang miskin dalam kampung kita. Nak miskin gua mana pakai telefon smartphone belaka. Telefon canggih belaka, di rumah ada Astro belaka, nak miskin gua mana. Tak iman kata Allah payahnya nak cari orang miskin. Kalau kita WPT ke dia buat bayar Astro. Tak ada faedah zakat. Tak ada faedah zakat. Nampak tak? Kemudian dia pun wakil lah. Dia kata ustaz, biasalah orang mari pondok ustaz, ni duit zakat saya wakil ke ustaz lah bayar, berilah. Apa dia keluarlah berilah kepada siapa-siapa pun zakat ni kata dia. Berilah siapa-siapa dia. Kita ambil BT tu kita bagi. Kumpul-kumpul boleh banyak ribu bagi. Saya baru ni bagi banyak. Di zakat bukan dua kita. Cerita ni bukan nak takabur, bukan nak riak, bukan hak kita pun. Orang beri banyak ribu. Bagi. Tapi orang pergi tak boleh seorang habuk. Orang pergi tak boleh dah. Dia orang pergi kaya-kaya dah. Kaya, kategori kaya. Hak miskin saya sebab saya jumpa hak miskin sungguh. Hak miskin sungguh tak mari. Sewa rumah orang tak bayar sewa, tak boleh nak bayar, menangis-nangis nak bayar. Tuang hamba. Hak tu tak boleh beri zakat ke dia. Hak jinara tu. Bukan dia tak berbayar, tapi kita tahu kerjaan dia. Kerjaan dia tahu, kita tahu kerjaan dia. Bayar. Musim hujan nak kata kepuk mana musim hujan. Kerja kata kepuk contoh. Musim hujan nak kata kepuk mana. Berapa bulan? Tak ada kepuk, tak boleh nak kerja. Kerja kata kepuk bayar 10 riyal sehari. 15 riyal sehari. Nak makan apa? Anak ada 3 orang, 4 orang. Nak bayar rumah sewa? Hak lah weh. Kalau jumpa lagu tu. Sebab tu kita kata tak apa perih tak apa tahap tu. Tak ada siapa tahap tu. Yang kata amu miskin pak orang seorang, ya kaya perih ni dah. Kaya belaka dah. Tuhan beri rezeki banyak. Rezeki melimpah ruah sebenarnya. Nampak tak? Sebab tu tak jumpa cari. Tok Imam kata Ustaz nak keluar zakat ni tak jumpa cari orang miskin. Perih tak ada. Kita ambil duit tu kita bagi. Boleh. Kalau tak beri ke Amir tadi kalau beri ke Amir selesai masalah. Lagi selesai. Ya tak? Kalau beri ke Amir boleh ambil bahagian dia bincang dengan jabat, ni duit zakat ni banyak ni. Nak beri ke aku banyak mana? Jabat kata beri ambil aku punya. Amir halal. Walaupun Amir tu kaya. Halal dia ambil duit zakat tu. Nampak berapa. Bukan ambil 1/8. Bukan faraid ni. Kadang-kadang orang ingat 1/8 lah faraid. Bukan faraid. Tengok pada keperluan, tengok pada kerjaan dia. Jabat agama ataupun orang yang bertanggungjawab dia tahulah. Banyak mana nak beri. Nampak tu? Harus bagi isteri mengeluarkan zakat fitrah dirinya dan tiada diizin suaminya. Dia orang puan dia ada bitih dah. Dia keluarlah duit zakat dia keluar zakat fitrah ni. Zakat fitrah dirinya dengan tiada izin suaminya. Walaupun suami dia tak ada izin tu harus. Tu laki dia nak pergi istilah kita apa bayar terah. Nak pergi bayar terah. Mana dia? Hamba bayar dah hamba tu kata dia. Mari dulu ada perjumpaan muslimat hamba beri lalu kat Amir kata dia. Boleh. Dan tersebut di dalam Buriyah ni. Bughiyatul mustarsyidin. Bughyah mustarsyidin. Kitab. Harus bagi orang yang diberi orang akan fitrahnya seperti isteri mengeluarkan fitrah dirinya daripada harta dirinya dengan tiada izin daripada muaddi, iaitu orang yang wajib atasnya memberi akan dia, iaitu seperti suami dan gugur fardu daripada muaddi. Ni dalam kitab sama macam tadi kok. Nampak tu? Tu harus orang yang diberi akan fitrah seperti isteri itu dia keluar fitrah dia sendiri. Sepatutnya dia ni suami dia lah tanggung. Dia boleh keluarkan diri dia sendiri. Nampak pada harta diri dia lah tanpa izin daripada muaddi, daripada orang yang wajib atasnya memberi akan dia tu. Seperti suami tak
Tak perlu minta izin kepada suami. Dan tiada harus ia beri pada harta muaddi melainkan dengan izinnya atau dizonkan redanya. Kalau dia nak ambil piti tok lelaki, nak pergi bayar terah dia, tak boleh. Nampak tak? Dia nak pergi bayar terah, nak pergi keluar terah lah, nak pergi apa tunaikan fitrah dia, ambil piti tok lelaki tak boleh. Kena minta izin. Jangan awak senyap-senyap. Masalah tiada harus bagi apa tu? Nenek mengeluarkan fitrah segala cucunya. Tiada harus. Yang belum baligh, yang ghalib bapa mereka itu dengan ketiadaan wakil daripada bapa mereka itu. Ayah ada, tok nak ki nak tolong bayar terah. Tak boleh. Nampak tak? Kena minta izin dengan ayah budak tu dulu. Tak apalah cucu-cucu aku ni, akulah yang keluar terah dia. Nampak tu? Tak apa. Jangan dia tu pandai-pandai. Tetapi mengeluarkan dia oleh hakim daripada harta mereka itu, dan jika tiada maka harta bapa mereka itu. Dia kena ada wakil, kena minta izin walaupun bapa dia tak ada harta. Nampak tu? Tapi mengeluarkan dia oleh hakim daripada harta mereka itu, walau bagaimanapun nak ambil harta ni, nak bayar terah, kena ambil harta daripada budak tu kalau ada harta lah. Kalau tak ada je ke tiada, maka harta bapak mereka itu. Kalau tak ada harta, maka harta pak dia lah. Kena ambil harta pak dia. Abilah bab zakat tu mudah-mudah lah. Kalau kita nak baca bab zakat tu, baca kitab lain lah. Kita nak suku bab zakat, panjang cerita baik. Kemudian bab siam. Kitab ini suatu bab pada menyatakan hukum puasa. Ni bab puasa pula ni. Puasa dah lama dah kita. Berapa bulan lagi puasa? Berapa bulan lagi? Tak lama dah. Tak tahu puasa bila sudah hijrah. Bila puasa? Hei, bulan Ramadan. Mana boleh bulan 3 puasa? Berat anak juga. Bulan Ramadan puasa bukan bulan 3. Kebetulan bulan 3 kebetulan. Tapi dah kalau bulan 3 dah lama dah ni, kita bulan 9 dah ni. Nampak tak? Dah apa hari dah lagi. Dah sedang molek baca bab puasa ni. Hak puasa dulu dah baca bab puasa, tak tahu puasa ke mana, tak tahu tu. Ni baru nak baca bab puasa ni. Tu ketahui olehmu bahawasanya wajib puasa Ramadan itu dengan salah satu daripada 9 sebab. Salah satu bukan nak 99. Nak salah satu daripada 9 ni wajib puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan lah. Wajib puasa Ramadan. Pertamanya dengan sebab melihat sehari bulan Ramadan. Itu dia. Dia tengok sehari bulan Ramadan. Sehari tu bukan sehari esok. Sehari malam ni tu sehari ya tu. Saya gigari nampak bulan Ramadan. Sehari dah tu. Sebab apa kata sehari? Sebab kalau bulan tu dia naik lewat, dia naik lewat, dia naik lepas garik tu. Garik tu kira kalau masuk je garik. Kalau macam hari ni hari apa ni? Hari Rabu tau. Ni garik, masuk ke garik hari apa dia panggil? Masuk garik hari apa ni? Ni hari Khamis dah ni. Alah berat lah dah. Pukul 12. Hak tu ikut merdeka. Ikut merdeka tu tak betul. Tu ikut ilmu merdeka. Merdeka bulan hari apa pukul 12 tu. Tu tak betul deh. Kita peredaran kita masuk malam. Dia masuk malam. Nampak? Masuk malam. Malam masuk bila? Iaitulah masuk lepas pada tari jatuh belaka semua tu kira malam. Malam ni malam apa dia panggil? Malam Khamis. Nampak? Malam Khamis. Malam Khamis tu kira hari Khamis lah. Malam Khamis tu kira hari Khamis. Jadi kalau bulan tu naik, biasa orang nampak nak bulan ni belum garik. Dia istimak dia dengan matahari, belum garik, nampak bulan. Maka masuk garik tu, dia kira sehari lalu dah. Start sehari. Cukup sehari garik,
Cukup sehari sampai ke esok. Sampai ke garik esok, sehari. Nampak tu? Tiba-tiba bulan naik lepas pada garik. Lepas pada garik pukul berapa garik 7.30 dia kita kata. Dia naik 7.40. Baru naik bulan. 7.40 artinya sehari hari ni dah berapa minit dah? 10 minit dah. Nampak? 10 minit tu bulan hari apa tu? Masih lagi apa benda ni Sya'ban. Masih lagi Sya'ban. 10 minit tu masih Sya'ban. Jadi 7.40 naik bulan barulah masuk Ramadan. Cukup tak sehari Ramadan tu? Cukup tak sehari? Tak cukup lah. Tak cukup banyak mana? Tak cukup 10 minit. Maka bila tak cukup, esok tidak dinamakan, walaupun satu Ramadan dah, tapi tidak dinamakan bulan puasa lagi. Sebab tadi tak cukup. Masa dia tak cukup. Nampak tak? Faham tak tu? Faham tak? Dia kan hari ni masuk garik tadi, dia ke Khamis lah tu. Masuk garik garik berapa? 7.25. 23. 7.23 masuk garik tu hari Khamis tu. Hari Khamis tu. Jadi bulannya naik. Bulan naik sebelum pada garik. Artinya 4 garik tu kira confirm dah bulan Ramadan. Sehari bulan Ramadan. Kalau naik bulan sebelum pada garik. Kalau bulan tu naik selepas pada garik, 7.23 tu garik, dia naik, bulan naik 7.40. Artinya selepas garik itu dia kira hari ni dah. Hari lain dah. Nampak tu? Garik tu hari lain. Jadi bila garik tu hari lain, tapi bulan tak naik lagi. Artinya masih lagi, lepas pada garik sikit itu masih lagi Sya'ban. Masih lagi Sya'ban. 7.40 barulah Ramadan. Sebab naik bulan. Hari tu cukup ke tak Ramadan? Cukup ke tak Ramadan? Sehari hari tu cukup tak sehari semalam Ramadan? Tak cukup lah. Tak cukup banyak mana? Tak cukup 10 minit, 13 minit tak cukup. Kan? Tak cukup dalam 13 minit ataupun 17 minit tak cukup. Bila tak cukup, tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Esok kan baru kita wajibkan puasa. Garik esok baru kita wajib puasa sebab cukup dah. Tapi dalam kalender ataupun tengok bulan jadi 2 dah. Oh besar dah. Patut malam mari puasa dah. Tapi tak puasa. Apa yang tak puasa? Kalau hari ni kira 2 hari bulan. Besar dah bulan. Tu yang jadi kita puasa tu hari 1 Ramadan kita puasa kadang-kadang bulan besar. Faham? Bulan besar. Tu cakap cara kita kalau falak dia kira kot lain pula. Tapi gitulah juga. Tengok pada istimak kata falak. Dia bulan dengan matahari. Bulan dengan matahari. Nampak tak? Istimak dia tu pukul berapa? Ni jam. Oh istimak ni bulan duduk, matahari duduk. Selain segari. Pukul berapa? Biasanya pukul 5.30, pukul 6. Hak istimak tu. Kalau pukul 6 istimak, pukul 5.30 istimak, esok raya, esok puasa. Sebab masuk garik tu kira Ramadan dah. Tadi masuk garik dah Ramadan lagi, masih Rejab lagi. Masih Sya'ban, masih Sya'ban lagi. Masuk garik tu masih Sya'ban. Masuk banyak tu tengah malam barulah Ramadan. Tak kira dah, tak cukup dah sehari. Habis sikit-sikit dah tu. Keduanya dengan sebab sempurna bilangan bulan Sya'ban. 30 hari pada waktu tebal awan. Sebab tu kita tak boleh tengok pada kalender. Orang lain ni pakai kalender, sedangkan dalam hadis jelas Nabi kata kalau sekiranya wa fa'in rumma alaikum
Sekiranya dilindungi oleh awan. Tengok pada falak, istimak dia pukul 6 petang. Tengok pada falak. Nampak? Tapi tak nampak anak bulan kerana awan. Awan tebal. Maka tak nampaklah anak bulan. Tak boleh puasa. Lain ni dia reka kalau ikut falak bulan istimak pukul 6 petang. Pukul 6.30. Maka esok puasa ikut falak, tapi kerana tak nampak anak bulan kerana awan tebal, maka kita tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Itu dia. Nampak tu? Maka kena sempurnakan Syaban 30. Bulan Syaban ni dia 29 je. Bulan Syaban 29 je. Tengok dalam kalender tu, mana-mana kalender bulan Syaban 29. Tetapi oleh kerana tak nampak anak bulan tadi, Syaban dia jadi 30. Yang ke-31 tak ada. Tidak akan wujud. Tidak akan berlaku. Maka kalau tak nampak anak bulan, sempurnakan Syaban 30. Sempurnakan Syaban 30. Artinya hari ni patutnya puasa dah ni. Tapi oleh kerana tak nampak anak bulan tadi, dah. Kita puasa esok tengok anak bulan besar. Ketiga, dengan khabar yang mutawatir dengan melihat akan dia. Dan jikalau daripada kafir sekalipun, orang duk cerita sangat nampak dah, lalu dah anak bulan, warna perih dah puasa lagi. Mari cerita orang ni habis riuh. Nampak belaka dah anak bulan, kita je tak nampak. Nampak tak? Ni tak ada radio, tak ada TV lah ni. Kita je tak nampak, perih ni tak nampak, tapi hotline tu riuh dah. Habis orang, tak ada orang pun cakap kata tak nampak anak bulan. Semua orang cakap kata nampak anak bulan. Maka kita tak nampak anak bulan ni kena puasa juga. Kena puasa juga. Dengan apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab mutawatir tadi. Mutawatir ni heboh, kecu, habis orang. Tu mutawatir ni. Walaupun orang kafir pun cakap. Orang kafir pun cakap, nampak anak bulan, habis cakap gitu. Boleh. Keempatnya, dengan sebab menerima oleh qadi akan perkhabaran orang yang adil dengan melihat akan dia. Tok qadi, jabat agama lah, mainan dia lah ni. Nampak? Dia dengar cerita daripada orang yang adil. Ataupun dia hantar orang pergi tengok kad cerak. Dia tengok kad cerak, orang ni mari royak kepada pejabat, dia kata nampak anak bulan. Orang ni boleh dipercayai sebab dia hantar. Maka boleh terima, dia pun riuh lalu. Tok qadi pun, nak bulan nampak dah weh. Dia tak tengok-tengok. Tok qadi tu tak tengok-tengok anak bulan. Tapi dia atau orang yang kepercayaan. Orang tu je tengok. Ni bukan mutawatir, orang lain tak nampak, dia yang kata nampak. Maka boleh kita puasa. Kelimanya, dengan menghukum oleh qadi yang mustahik dengan sabit Ramadan. Jika menyatakan ia dalil tepat berpegangnya. Ni Tok qadi pandai-pandai dia buat lah. Dengan dalil-dalil, dengan apa semua sekali. Dia kata esok puasa tu. Sebagaimana yang kita guna ni biasanya. Dulu pada istiharan puasa, dia tak royak benda satu, dia kata esok puasa. Kita pun puasa. Dia tak royak nampak anak bulan ke, tak nampak anak bulan ke, dia tak royak, maka boleh kita puasa. Keenam, dengan sebab membenar ia akan khabar orang yang melihat akan dia. Dia percaya, membenar ni maknanya dia percaya orang tengok tu, ya dong. Orang tengok anak bulan, nampak. Maka dia kena puasa lah. Orang mari cerita dia kata nampak anak bulan, ke dia percaya, maka dia puasa. Dan jikalau ada ia kanak-kanak dan orang yang fasik sekalipun tengok anak bulan. Budak-budak tengok anak bulan, nampak dah weh. Ataupun orang fasik. Orang fasik, orang guana tak tahulah, orang fasik ya. Orang ahli maksiat. Lambat menyingaikan, gingaikan. Tengah-tengah ngaikan judi tu nampak anak bulan. Fasik tu, nampak tak? Buat maksiat. Kemudian dia pun bagi cerita, aku nampak anak bulan tadi tengah ngai tu. Dia boleh pakai. Jadi kita dengar dia, kita kena puasa. Ketujuhnya, dengan zon, timbul bulan Ramadan dengan ijtihad. Itu dia. Zon, timbul anak bulan ni zon je. Tak nampak sedikit. Kalau nampak tu, dia panggil yakin. Zon ni maknanya keyakinan kita tak sepenuh. Timbul anak bulan dengan ijtihad. Dengan ijtihad. Dan boleh kita pakai tu. Hak ijtihad tadi tu. Falak kata gini, dia ijtihad cara dia. Iaitu bagi orang yang kata, benda tu, yakni
Iaitu bagi orang yang kena tawar. Dan umpamanya ni orang yang kena tawar, orang yang duduk dalam jara. Nampak? Kita hari ni nak sebut jara tu bimbang takut orang kata-kata orang tu bukan tak kena mengena dengan orang tu ni. Orang duduk dalam jara, dia tak ada maklumat. Cuma dia istihad je lah. Zong dia ni berasa puasa dah esok. Kalau biasanya kalau gini puasa. Bunyi dah tu budak main ngecung kat luar istana, luar penjara ni. Nampak bunyi bedil tu, ya dah tu mau esok puasa dah tu. Maka dia boleh istihad begitu. Nampak? Ke-8 dengan sebab percaya ia akan orang yang berpegang ia dengan hisab. Percaya kepada orang yang pegang dengan hisab. Dengan hisab tadi ya. Dan orang yang menajam ia timbul bulan Ramadan. Bukan menajam tu. Orang yang menujung, ahli nujung, ahli bintang. Ahli nujung tu ahli bintang. Dengan timbul bulan Ramadan, maka wajib atas keduanya dan atas orang yang membenarkan keduanya puasa. Hak ni kalau orang nak pakar-pakar. Orang pakar follow, dia kata dia memang kajian dia memang ada nak ulang. Maka dia kena puasa. Dia cerita kita kalau kita percaya ke dia puasa, tak puasa dah. Kenapa tak? Sebab apa? Sebab tidak wajib ikut dia. Anak bulan tak apa. Telah berkatakan dia oleh Syekh Ramli. Kesembilannya dengan bahawa melihat kepada beberapa tanda timbul bulan. Adalah beberapa tanda. Tanda timbul anak bulan kita tak nampak. Seperti apa? Seperti yang lihat akan beberapa kondil. Kondil mana lampu yang dipasang dan yang dipasang pada menara. Biasanya tiap-tiap tahun kalau ada lampu tu tanda awal Ramadan. Maka esok kita puasa. Nampak tu? Tu. Ataupun bunyi Maryam. Mendengar Maryam yang dipasangkan dia dengan tertentu bagi Ramadan. Kan kita pasang Maryam tu kum. Orang kata satu sutir tu beg itu berapa 10,000. Berapa ya? Peluru dia tu. Ada, tak apalah apa ya pun. Asalkan ada tanda. Salah satu daripada tanda pasang Maryam tu kum. Sini dengar tak Maryam sini? Dengar tak dengar tak? Tak dengar. Duduk jauh sangat pun Maryam. Dia pasang di Bukit Besar. Pakai hari ni pun pasang lagi. Dia pasang di Bukit Besar. Buka puasa sahur dia ada bunyi Maryam. Nampak tak? Nabilah maka bermula segala syarat wajib puasa itu 4 perkara. Wallahu a'lam.